Hai, Assalamualaikum. So, ini adalah soalan 8 hingga soalan 11 ya. Okey, perhatikan. Untuk soalan nombor 8, menunjukkan Chiang sedang bermain badminton. Okey. So, dalam soalan ni kalau anda lihat, semuanya adalah tentang topik tuas. Okey. Alright, so soalan yang pertama, Chiang ni sedang bermain badminton kan? So, soalan yang pertama, dia minta anda untuk nyatakan kelas yang terlibat. Okey, bila soalan nyatakan, maknanya anda cuma beritahulah tuas pertama, kedua dan ketiga. Dan setelah itu, anda kena terangkan jawapan. Okey, so untuk 8A1, jawapannya adalah tuas kelas ke-3. Okey, ingat tak? Apa-apa saja yang dipegang, semuanya merupakan tuas kelas ke-3. Okey. Alright, so kenapa dia jadi tuas kelas ke-3? Okey, lihat pada gambar rajah ni. Okey, yang dipegang adalah daya. Okey, di bahagian belakang ni adalah fulcrum. Dan di bahagian ini adalah beban. So, daya berada di antara fulcrum dan beban. Kerana itulah dia menjadi perbuatan Chiang ni menjadi tuas kelas ke-3. Okey, so anda boleh tulis sebabnya adalah kerana daya terletak di antara beban dan fulcrum. Okey. Alright, so itu untuk soalan 8A1. Okey, seterusnya, labelkan kedudukan fulcrum pada rajah 8. Okey, so saya dah labelkan, iaitu pada bahagian batang tu kan kita pegang tu. Lepas tu macam ada terlebih kan. Itulah fulcrum. Maknanya dia akan sentiasa bergerak pada titik di sinilah. Okey, so itu 8A2. Okey, kalau anda tak berapa ni, try cuba ambil raket tu, cuba pegang. So, anda akan nampak satu bahagian yang macam terlebih kan. So, itulah fulcrumnya. Okey, so B, ketiga-tiga kelas tuas boleh dijumpai dalam badan manusia. Tengok badan manusia kita sendiri pun merupakan ataupun menggunakan konsep tuas. Okey, so lengkapkan jadual 8 dengan menyatakan kelas tuas yang digunakan pada bahagian itu. Okey, so B1 ini adalah bahagian mana ni? Ini adalah bahagian kaki. Kenapa? Good. So, bila kaki bermakna, okay, so dia akan menjadi tuas kelas kedua. Okey, nanti kita bincang kenapa dia jadi tuas kelas kedua. Okey. Kerana okey. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, kalau anda tengok, di mana dia punya beban agaknya. Okey. Daya yang kita kenakan adalah di mana? Ini. Okey, so itu adalah perbuatan dia. Satu, dia tengah menapak. Okey, maknanya kita berdiri dalam keadaan yang orang kata? Stable lah, biasalah kan. Okey, dan yang kedua dia menjongkit, menjengkit. Macam itulah. So, daya. Okey, so ini adalah kita punya fulcrum. Okey, betis ni, sorry, ini tak ada. Ini adalah kita punya beban dan ini adalah kita punya daya. Okey, fulcrum adalah pergerakan yang tetap itu adalah pada bahagian lutut kita. Okey, so beban tu pada betis lah. Sebab tu kalau daya yang kita kenakan tak stable, so betis kita akan berasa sakit. So dia akan jadi tuas kelas kedua. Okey, yang seterusnya untuk gambar B2. Okey, so ia adalah tuas kelas pertama.
Okay, so kenapa dia jadi tuas kelas pertama? Perhatikan gambar rajah ni. Yang pertama, dia sedang menunduk. Dan yang kedua, dia dah angkat kepala dia semula. Okey, agak-agak kamu, di mana tiga item tadi? Fulcrum, beban dan daya. Okey, so sebenarnya pada otak lah. Tengok. So, fulcrum adalah berada di bahagian tengah, iaitu di bahagian ini. Okey, ni. Pergerakannya, mula-mula dia tunduk, lepas tu dia dongak balik. So, fulcrum di bahagian tengah lah. So, di sini daya dan di sini adalah beban lah. Sebab tu dia jadi tuas kelas pertama. Okey, so seterusnya adalah gambar rajah yang ketiga. Okey, untuk B3 ni, dia merupakan dalam keadaan tuas kelas ketiga. Okey, kenapa dia berada dalam tuas kelas ketiga? Okey, tengok perhatikan gambar. Yang pertama, kita letakkan tangan di bawah macam tu, tapi dalam keadaan siku kita L macam ni lah. Dan kemudian kita angkat lagi siku kita ke atas. Okey, so ada nampak tak ada otot yang terlibat di sini. Okey, so perbezaan ini, okey, cuba kamu teka kat mana dia punya fulcrum, beban dan daya dia. Okey, so okey, kita punya ini adalah fulcrum kita, siku. Di bahagian siku kita ni adalah fulcrum. Okey, sebab dia bergerak dekat situ je kan. Sebab kena ingat, sebab fulcrum tu merupakan pergerakan titik tetap. So titik tetap kita adalah pada kita punya siku lah. And then kita punya inilah dah daya kita. Maknanya kita mengangkat, di sini kita punya beban. Kamu genggam tangan tu, maknanya kamu beban lah. So, beban yang kita nak angkat tu dikawal oleh otot, dan otot itu adalah daya yang kita kenakan. Sebab tu, perbuatan menggenggam tangan dalam gambar rajah yang ketiga ni adalah dalam kategori tuas kelas ketiga. Okey, so harap dapat bantu kamu untuk menjawab soalan nombor 8. Okey, semak ya. Okey, seterusnya nombor 9. Okey, tentang sistem suria. Okey, so sistem suria, kalau saya tak salah bab 12 kan? Okey, so ini bab 12. Okey, so menunjukkan satu jasad dalam ini bab 13 yang melanggar bumi. Satu sistem suria, satu jasad yang melanggar bumi. Okey, so kita ada 3 jasad ni. Kita ada X, Y dan Z. X ni dia berada dekat angkasa lepas, Y dalam atmosfera dan Z pula adalah pada bumi. Okey, namakan struktur Z. Maknanya dia ada perbezaan nama ni. Okey, bila dia masuk, dia sampai bumi, dia jadi Z. Kalau X, kalau angkasa lepas, dia jadi X. Kalau dia dah masuk atmosfera, kita dia jadi Y. Dan bila dia sampai dekat bumi kita ni, dia akan jadi Z. So, Z adalah meteorit. Okey. So, 9A1 adalah meteorit. Okey, huraikan bagaimana struktur Y, okey, terbentuk daripada X. Okey, macam mana daripada Y, sebelum dia jadi Y, dia kena jadi X tu. Okey, so poin yang pertama, kamu kena sentuh tentang melepasi angkasa lepas ataupun atmosfera bumi pada kelajuan yang tinggi. Okey, kelajuan yang tinggi. Okey, selepas tu
terjadinya geseran. Sebab dia bergeser. Okey. Dan dengan udara. Okey, lalu lalus pula dah. Okey, padam sikit. Okey, sana. Lalu memanaskan meteoroid. Memanaskan meteoroid. Okey. Nampak? Mula-mula dia macam bersinar biasa je. Tapi bila dia masuk atmosfera, sebab dia bergeser dengan udara, dia menjadi panas. Okey. Lalu bertukar. Okey. Bertukar menjadi coretan cahaya. Nampak? Mula-mula dia jadi macam bentuk macam ni je. Tapi bila jadi white, dia jadi coretan cahaya. So, meteoroid ini dikenali sebagai meteor. So, Y ini adalah meteor dan X adalah meteoroid. Okey, ini adalah meteoroid. Y adalah meteor. Sebab apa dia boleh berlaku perubahan daripada nama roid kepada teor saja? Sebab berlakunya pergeseran dengan atmosfera bumi. Okey, so ada poin-poin tadi, dapatlah 3 markah. Okey, so tengok rajah 2, 9.2. Okey, menunjukkan asteroid yang berasal dari jalur asteroid. Jalur asteroid, besar ke tak besar asteroid ni? Okey, di manakah terletak jalur asteroid dalam sistem suria? Okey, dia terletak di mana? Okey, so di antara orbit planet Mushtari dengan apa? Dengan Marikh. Planet Mushtari dengan Marikh. Okey, saya rasa macam tak tepat je ni. Okey, saya rasa macam Zuhal. Okey, so di antara orbit Mushtari dengan Zuhal. Okey, mengapakah asteroid tidak membentuk sebuah planet? Okey, sebab asteroid tak ada apa? Asteroid terlalu dekat dengan planet Mushtari. Okey, so that's why dia tak boleh jadi satu planet lah. Okey, so nyatakan persamaan antara asteroid dengan bumi. Tu dia. Kedua-duanya, apa dia? Apa yang sama antara asteroid dengan bumi? Mengorbit ataupun mengelilingi matahari lah. Okey, so kedua-duanya adalah mengorbit matahari. Okey, so habis soalan 9. Kita tengok soalan 10. Okey, dalam soalan 10A, okey, tentang Amira yang dihidangkan dengan segelas jus oren. Okey, nyatakan sifat jus oren. Okey, bila soalan tanya sifat, maknanya kamu kena bagi ciri-ciri lah. Okey, kamu boleh buat apa? Rasa masam. Okey. Bila rasa masam, bermakna dia berasid. Okey, so berasid, okey. Jawapannya adalah berasid. Ataupun saya terima juga berasa masam. Okey, mana-mana satu jawapan lah. Kalau anda tulis berasid boleh, berasa masam pun saya terima lah. Okey, nyatakan pemerhatian yang diperoleh sekiranya jus oren itu diuji dengan kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Maknanya dia buat 2 uji kaji. Okey, untuk kertas litmus biru, dia akan menukarkan
kertas litmus biru menjadi warna merah. Okey, menjadi merah. Alright. So yang kedua, tiada perubahan. Okey, pada kertas litmus merah. Okey. Alright. Yang ni semua orang tahulah, senang je kan? Okey, selain daripada kertas litmus, cadangkan cara lain untuk menguji sama ada bahan itu berasid atau beralkali. Dia nak cara yang lain. Okey. Kita boleh uji dengan menggunakan apa? Okey, uji dengan penunjuk semesta pun boleh. Okey, sekiranya berasid, dia akan berasid, ia akan menukarkan kertas litmus pula dah. Silap ni. Okey, dia akan menukarkan kita punya penunjuk semesta menjadi warna merah. Okey. Menukarkan menukarkan penunjuk semesta menjadi merah dan berwarna ungu sekiranya ia adalah alkali. Okey? Itu cara kita nak menggunakan selain daripada kertas litmus, kita boleh gunakan pelbagai jenis penunjuk. So, yang paling senang kita boleh ambil penunjuk semesta lah. Kalau dia asid, dia akan jadi warna merah. Dan kalau dia alkali, dia akan menjadi warna ungu. Okey. So, seterusnya C. Raja 10 menunjukkan lateks yang diperoleh daripada pokok getah. Okey, terangkan mengapa lateks boleh menggumpal secara semula jadi. Menggumpal ni maknanya menjadi pepejal lah. Menjadi pepejal. Okey, secara semula jadi sekiranya dibiarkan terdedah kepada udara. Soalan keempat ni. Okey, so sebenarnya dalam udara kita ni ada bakteria. Okey, ada bakteria dalam udara. Okey, so bakteria tersebut akan menghasilkan asid. So asid membantu menggumpalkan lateks. Okey. Lateks tu apa? Lateks tu adalah susu getah lah. Ni nampak? Inilah susu getah. So, susu getah, nama lain dia adalah lateks. Okey. So, bagaimana kita nak jadikan susu yang, kalau kita tahu lah susu mesti cecair kan? Macam mana kita nak jadikan dia pepejal? Kita akan buat penggumpalan. Okey. So, kalau kita biar pun susu getah tu, lama kelamaan dia akan menjadi pepejal sebab dalam udara kita ada bakteria. So, bakteria tersebutlah dia akan hasilkan asid. Okey, so asid penting supaya boleh tukarkan keadaan susu getah tu menjadi pepejal. Yang proses dia kita panggil penggumpalan. Okey. Baik, habis soalan 10. Seterusnya adalah soalan 11. Okey, soalan 11 adalah tentang tekanan udara. Okey, so tekanan udara ni penting lah. Kalau tak ada tekanan udara, so macam-macam kerja seharian kita tak dapat kita selesaikan. Okey, alright. So, nyatakan satu ciri tekanan udara
So, tekanan udara. Dia bertindak pada apa? Semua arah. Kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya ada tekanan udara. So, itu adalah antara ciri-ciri tekanan udara. Okey, bertindak pada semua arah. Okey, B. Dalam kelas, Faiz menunjukkan satu silap mata kepada kawan-kawannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11-11. Okey, dia buat silap mata ni. Kamu pun boleh buat sekejap lagi. Ajak adik kamu pergi toilet, ambil satu gelas, isikan dengan air sepenuh-penuhnya dan kamu cuba terbalikkan. Okey, kamu letak satu piring kan. Nanti kamu tengok piring tu tak akan terjatuh ke bawah dalam beberapa saat lah. Kenapa agaknya jadi macam tu? Okey, so itu adalah yang juga dibuat oleh Faiz lah. Okey, tapi dia bubuh cardboard tebal dan kemudian dia lepaskan. Okey, cardboard tu tak jatuh dari kelas. Okey, so nanti orang kawan-kawan dia pun tanya, macam mana hang buat ni kan? Okey, bagaimana Faiz nak terangkan? Okey, so yang pertama, dalam jawapan kamu kena ada udara mengenakan tekanan pada cardboard. Ni nampak kan keliling kan semua ada udara kan? So ada tekanan udara tu. Membantu supaya ayak ni, cardboard tu dia boleh sak naik atas. Maksudnya dia boleh, dia tak akan terjatuh lah. So poin yang pertama, udara mengenakan tekanan. Mengenakan tekanan pada cardboard. Right. So, point yang kedua. 2 markah ni. Air, tekanan menghalang cardboard daripada jatuh. Macam tu je lah. Okey, so udara mengenakan tekanan pada cardboard. Tekanan menghalang cardboard daripada jatuh. Macam tu sahaja. Okey? Alright, so C. Rajah 11.2 menunjukkan 3 penyedut minuman yang direndam dalam sebuah bekas yang diisi dengan air. Okey, ketiga-tiga penyedut minuman itu mempunyai lubang pada kedudukan yang berbeza. Okey, C1. Nyatakan penyedut minuman yang masih boleh digunakan untuk menyedut air. Adakah A, B, C dan D? Ini soalan kamu kena jawab. Okey, dan kemudian kamu terangkan terhadap pilihan yang kamu pilih tadi. Okey, so jawapan dia, adakah A, B atau C? Okey, so jawapannya adalah A. Okey, siapa jawab A dapat 1 markah dah. Okey, terangkan sebab. Kerana lubang pada straw A terletak di bawah. Okey, nyatakan dulu kedudukan lubang. So, membolehkan air di bawah aras air. Dia terletak di bawah aras air dan membolehkan air disedut. Okey, terletak di bawah aras air. Okey, lalu membolehkan air disedut. Dia no problem. Okey, sebab dia terendam dalam air. Kalau perhatikan B dengan C, dia punya nama apa benda tu? Dia punya lubang tu terletak di bahagian atas. Kan? So, kalau kita sedut dia tak lepas lah. Tapi A tak apa. Sebab apa? Lubangnya ada di dalam air tadi. Okey, so lubang pada straw berada di bawah paras air. Lalu membolehkan air disedut. Okey, so nyatakan juga perbezaan tekanan. So, tekanan atmosfera yang tinggi, inilah dia akan tolak air ni masuk. Okey, tekanan atmosfera yang tinggi
berbanding apa? Berbanding tekanan udara. Tekanan udara tu nanti yang kamu nak isap lah. Nak isap straw tu kan. Yang tinggi. Okey. Menolak. Okey. Membantu. Ni membantu untuk menolak. Okey, menolak apa? Menolak air masuk ke dalam straw. Okay, so no problem. So di luar ni kita ada tekanan atmosfera. Kalau kamu tanya, kat mana tekanan atmosfera ni cikgu? Dia ada kat sekeliling kita lah. Okay, so bila kamu nak sedut, ni kawan ni nak sedut ni. Okay, so bila dia nak sedut, so ini di dalam ni dipanggil tekanan. Allah, saya pada awak lah huduh kat ni. Okay. Okay, so ni mulut. Dia nak ni. So bila kita nak sedut ni, nama dia adalah tekanan udara. Okay, so tekanan atmosfera ni dia tinggi, dia kuat. So dia akan tolak air tu masuk sehingga kita punya mulut lah. Okay, so tekanan udara dia rendah, tekanan atmosfera tinggi. Kalau ada kedua-dua perbezaan ni, baru air boleh disedut masuk. Itu adalah prinsip yang kamu kena faham dalam tekanan udara. Okay, so 1 markah untuk pilihan kamu, 3 markah lagi untuk kamu punya reason. Okay. Okay, seterusnya dia kata cadangkan cara untuk membolehkan penyedut minuman yang lain dapat menyedut air daripada bekas itu. Kamu nak buat macam mana? Okay, kita boleh buat apa? Siapa ada idea? Okay, so kita boleh secara senang lah. Saya pun terfikir cara tu. Tutup lubang dengan jari saja. So, bolehlah kamu sedut air. Okay? Jangan biarkan lubang tadi tu terdedah. Okay. So, ni soalan terakhir. Seorang angkasawan memakai pakaian khas apabila dia keluar dari kapal angkasa. Apakah yang akan berlaku sekiranya dia tak pakai pakaian khas itu? Ni seorang angkasawan pergi angkasa lepas. Okay. Dan dia tak pakai baju khas tu. So, dia akan kenapa orang cipta dekat NASA? Dia akan mengembang Dia akan mengembang. Kamu bayangkan badan kita ni akan jadi macam belon. Kalau kita tak pakai sebab tekanan udara sangat tinggi di angkasa lepas dia akan mengembang lalu meletup. Senang je kamu nak buat letupan manusia. Hantarlah dia pergi angkasa lepas. Jangan pakaikan dia pakaian khas tadi. So dia akan kembang dan akhirnya akan meletup. Okay, so bagi tahulah sebab tekanan udara di dalam badannya, okay, di dalam badannya jauh lebih tinggi. Okay, bayangkan macam ni lah. Yang kat luar ni tekanannya slow. Sebab tu dia boleh terapung-terapung kan. Tapi di dalamnya sangat tinggi. Dia akan push lah kita punya permukaan kulit tu dan akhirnya boom, meletup. Okay. Sebab tu NASA mencipta pakaian khas. Okay. So sekian sahaja perbincangan soalan 8 sehingga soalan 11. Kita sambung pula nanti untuk soalan 12 hingga soalan 14. Okey, terima kasih kelas. Jangan lupa komen di bahagian bawah. Thank you.